Hari ini kita akan kongsikan secara ringkas penggunaan Tinkercad untuk pertandingan kediaman masa depan dan juga pertandingan cetakan pintar 3D. Okey, mungkin sambil saya berkongsi macam mana penggunaan website ni, para peserta boleh mencuba juga sendiri jikalau yang boleh mencuba menggunakan sama ada komputer riba ataupun komputer mana-mana yang prefer, yang boleh pergi kepada Google tu, boleh type tinkercad.com, tinkercad.com dan klik sahaja. Saya contoh, kalau kita Google Tinkercad, dia akan keluar yang ni, yang atas sekali. Okey? Boleh tekan, nanti anda akan semua dibawa kepada muka surat utama. Okey? Dah bersedia belum? Nak tengok sikit, bersemangat tak ni nak buat ni? Sekejap cikgu. Ya, kenapa? Apa masalah? Bersedia cikgu. Bersedia, okey. Kita slow. Okey, semua dah pergi ke laman tinkercad.com? Belum nak buka. Allah. Bagaimana pula dengan pelajar yang lain? Already open. Good job. Okay. Okay. Tak apa. Untuk mula-mula ni, cikgu nak kongsikan benda yang ringkas saja. Cikgu nak kamu semua join pada classroom untuk pertandingan. Jadi sebelum cikgu ceritakan macam mana awak boleh melukis awak punya idea-idea inovasi yang berkobar nak buat tu, macam mana kita nak enroll ke dalam kelas. Bagi pelajar-pelajar yang menonton tadi ni bersama ibu bapa, jikalau pelajar memerlukan bantuan, bolehlah bantu mereka sebab kita nak buat login menggunakan email. Jadi sama ada boleh assignkan guna email pelajar ataupun sebaiknya email pelajar lah. Okey. So, apabila dah pergi dekat tinkercad.com ni, saya memerlukan anda semua untuk sign up dulu bagi mereka yang tidak pernah sign up. Jadi, kalau dah pernah sign up, boleh login seperti biasa. Tetapi jika belum pernah sign up, boleh tekan sign up. Nampak kan saya punya tertikus gerak-gerak ni kan? Nampak cikgu. Okey. Boleh tekan sign up. Kemudian create personal account. Okey, boleh tekan create personal account. Tekan sign up kalau ada email selain daripada Gmail, boleh tekan sign up with email. Tapi kalau ada email yang Gmail, boleh terus tekan sign in with Gmail. Tapi saya bagi contoh lah. Contoh tekan sign up with email. Boleh pilih negeri. Negeri pula, salah cikgu. Boleh pilih negara. Boleh pilih negara Malaysia ke ada yang tak duduk kat Malaysia ni, duduk overseas ni. Okey, boleh pilih tarikh lahir dan juga tahun lahir seperti biasa. 2012 lah, mostly. Okey, tekan next. Kemudian masukkan username seperti biasa. Jikalau bawah umur biasanya dia akan minta alamat email ibu bapa. Tapi alamat email ni boleh cuba menggunakan alamat email delima sebab nanti senang kalau nanti nak login dah ada satu email yang khas untuk semua. So boleh buat seperti biasa, isikan username, isikan password, mengikut syarat dia. Lepas tu masukkan alamat email. Kemudian setelah itu tekan create account. Membuat account ni sama seperti buat account untuk aplikasi lain. Sama juga buat account Facebook. Dia steps dia lebih kurang sama. Masukkan username, masukkan password, masukkan email, kemudian tekan create account. Alamak, dah guna lah. Username perlu unik dan tidak boleh ada space ya.
Okay. So boleh tekan create account. So jadi nanti setelah itu boleh join kelas. Kalau paparan anda berbeza dengan yang ini, dia ada satu lagi butang depan ni, sebelah kiri ni dia tulis join class. So you tekan minta maaf. Minta maaf kalau saya terlaju sedikit. Okay, sebelum tu let me check, adakah semua dah berjaya sign up untuk Tinkercad? Sama ada boleh unmute sebentar ataupun boleh terus cakap kat ruangan chat lah. Dah sign up, okay. Dah sign up, adakah nampak paparan yang sama seperti paparan di sini? Guna phone. Kalau guna phone, awak mungkin boleh sign up, tapi designing tu akan lebih tricky. Untuk design sekejap lagi akan lebih susah lah sebab paparan dekat telefon agak kecil. So sebaiknya menggunakan desktop. Okay? Okay. Boleh. Kita sign up proses saja. So, cikgu ulang balik. Untuk sign up proses, mungkin cikgu tak boleh nak sign in dekat ni tempat yang sama lah. Untuk sign up proses, pergi sahaja kepada Tinkercad, kemudian pergi dekat sign up, kemudian create personal account. Pergi kepada Tinkercad, pergi kepada sign up, pergi kepada create new account. Okay. Kemudian sign up with email, tapi kalau dah ada Gmail, boleh terus guna Gmail. So macam tadi cikgu dah sign up guna email, so cikgu tak boleh nak sign up account yang lain lah. Jadi cikgu tekan kepada sign in with Gmail. So untuk sign in with Gmail, cikgu akan ini username tadi yang cikgu isi tadi mula-mula. Kalau awak sign up guna email yang lain, paparan awak akan seperti tadi. Baris pertama username, baris kedua password dan baris ketiga alamat email. Okey? Saya punya tak lempik. Ya. Maaf tak dengar siapa bercakap tadi. Okey. Saya teruskan So bila tu dah masukkan password, masuk seperti biasa. Okey, kalau forget password boleh renew macam biasalah. Okey, apabila anda semua dah sign in dekat email, nanti anda akan, bila berjaya masuk tu, ini paparan yang anda akan nampak. Saya mendapat paparan sebagai cikgu, tetapi untuk anda kena enroll kepada kelas. Okey? So, untuk enroll kepada kelas, sebentar ya. Untuk enroll kepada kelas, dia ada button class code. Class code tu untuk sekolah rendah, boleh masukkan seperti yang saya sharekan dekat ruangan chat, boleh copy and paste sahaja. Class code untuk sekolah rendah adalah itu. Okey, jadi ini paparan yang apabila berjaya login kan, betul? Bila paparan login kat sini, pelajar boleh tekan classes di sini. Tekankan classes di sini. Apabila tekan classes, nanti dia akan minta join class. Sebab saya tak ada enroll untuk mana-mana kelas, saya tekan join class. So untuk join class, dia akan muka surat ni, nanti akan terpapar. Boleh copy paste kod kelas yang saya telah kongsikan dekat ruangan chat tu kepada sini. Okay, just copy paste, nanti terus masuk. Okay.
Sampai sini okey? Ja, cikgu cepat sangat lah cikgu. Tak apa. Saya tunggu je. Boleh tunggu. Pautan apa? Pautan Tinkercad. Kalau nak Tinkercad tu di tinkercad.com saja pun boleh. Okey, boleh teruskan sedikit? Okey, saya bagi contoh sebab apabila anda tekan dah masuk kod kelas ni, tekan go to my class, anda akan terus nampak nama anda kat sini dan tekan that's me. So dekat sini terus ada cabaran 3D daerah untuk sekolah rendah. Okey? So jadi untuk cabaran inovasi kediaman masa depan, sebentar lagi anda boleh tekankan terus 3D designing dekat sini. Tapi dia punya selepas itu lebih kurang sama saja. Okey? Dah berjaya. Berapa orang dah berjaya masuk join kelas? Cikgu, saya dah join kelas, cikgu. Cikgu, siapa yang bercakap tadi? Sarvinash. Sarvinash ya. Kenapa? Saya sudah join. Sudah join. Good job. Okay, good job everyone. Okay, sebabkan ramai dah berjaya join, sekarang ni boleh tekan cabaran 3D daerah sekolah rendah. Sebab tadi dah join kelas kan? Ikut skrin cikgu ni, tekan dekat sini. Tekan. Apabila tekan, anda akan nampak ni recent class activity tu. Cabaran inovasi pintar cetakan 3D ada satu je. Ada satu je cabaran. Tak boleh. Sangkut kat mana tu? Ditulis apa dekat situ? Join class to start. Okay, yang tak berjaya login kelas, tekan dekat sini. Macam skrin cikgu ni ada kelas warna hijau kecil ni. Tekan. Tekan tu, lepas tu tekan join class. Sebab tu awak kena login guna email. So jadi tidak perlukan nickname. Dia username tadi waktu kita login. So nanti dah tekan join class tu, masukkan class code. Class code ni yang huruf BAA ni. Ini class code untuk ni. Boleh copy je BAA ni dekat komen ni, boleh paste dekat ni. Okay? Alright, okay. So kalau dah berjaya enroll, okay. Kalau bagi tak berjaya enroll lagi tak apa. You boleh terus tekan dekat 3D design. Mana? Boleh enroll kelas. Amni Putri, do you have any problem? Can you tell me what is your problem? Tak ada apa-apa, cikgu. Oh, sebab nampak angkat tangan, ingat ada apa-apa. Okay, so kalau yang join class tu boleh tekan classes, join class. Lepas tu boleh pastekan kod sekolah rendah ini. Tak apa tak apa Hafni. Boleh. Cikgu, join dia. Okay, tak apa. Cikgu tunjuk dulu. Lepas ni kalau tak berjaya, kita buat semua lagi sekali bersama-sama. Okay? So, go to my class yang ni. Tekan that's me. Setelah itu kat sini akan nampak kelas. Tekan kelas itu. Tekan ini. So, lepas tekan sini, setelah
tekan kelas tu, tekan yang box warna merah tu. Lepas tu akan dibawa kepada muka surat ini. So, pada muka surat ini boleh tekan create a new design. Dan untuk rumah masa depan dengan inovasi pintar 3D, boleh tekan 3D design. Jadi apabila anda tekan 3D design, betul untuk paparan handphone dia memang sedikit limited. Sebab tu kita sarankan menggunakan desktop. Okay, tapi tak apa, nanti kita kongsi rakaman. Boleh cuba dengan laptop dengan melihat rakaman. Okay? Okay, good job Cik Safura, dah berjaya. Okay, sekarang ni dah sampai ke muka surat ni, tekan 3D design. Okay, cikgu mula balik. Dekat kelas, pilih kelas. Dekat kelas nanti akan ada cabaran 3D daerah. Tekan cabaran 3D daerah, kemudian tekan cabaran inovasi pintar 3D dan anda akan dibawa ke muka surat ni. Okay, kemudian boleh tekan create new design. Tekan 3D design. Dan anda akan dibawa kepada paparan utama untuk penggunaan Tinkercad untuk mereka bentuk. Sebelum ni reka bentuk lukis menggunakan tangan kan. Sekarang kita gunakan apa yang dah sedia ada. Okey, bagi pelajar yang tidak berjaya enroll kali ini, boleh cuba nanti setelah selesai. Anda boleh terus tekan di muka surat ini, anda boleh terus tekan 3D design. Tekan 3D design, lepas tu tekan create new design. Okey. Sekarang ni saya nak tanya, berapa orang dah berjaya sampai ke muka surat ni? Muka surat, page ni. Me, Teacher Sarvinash. Okay, good job everyone. Very good job. Okay. Ini adalah paparan utama. Macam mana tempat sini. Inilah tempatnya untuk kita melukis. Inilah tempatnya untuk kita melukis segala-galanya. Kita nak lukis rumah kat sini, kita nak lukis produk-produk kita semua dekat sini. Okay? Jadi, boleh cikgu, rakaman nanti kita kongsikan. Okay, perkara pertama, sebelum kita buat apa-apa projek, kita sangat takut benda tu hilang tiba-tiba. Jadi benda pertama yang kita kena buat adalah bagi dia nama. Jadi, untuk cabaran inovasi pintar cetakan 3D sekolah rendah, cikgu ada satu tugasan untuk semua pelajar yang akan menyertai pertandingan ini. Tugasan kalian adalah untuk mereka bentuk semula, redesign, reimagine cawan. Menarik kan? Mesti korang tertanya-tanya. Jadi untuk maklumat lanjut, jangan lupa ikuti pembelajaran mengenai proses inovasi di Moodle di Arena Techlimpics. Okay? Okay, sekarang pertama sekali kita perlu rename kita punya projek. Projek ini cikgu bagi nama ringkas je lah, iaitu projek cawan. Okay, projek cawan. Okay. Projek salah eja cikgu ni. Okay, projek cawan dan cikgu sangat suka cawan. Okay, sekarang ni mula-mula cikgu nak tunjuk apa yang ada dekat muka surat ni. Okay, di sebelah kiri, kat sini nampak cube kecil ni. Cube kecil ni mewakili pandangan. So, kalau tekan atas, dia sudut pandangan atas. Nampak tak skrin dah berubah? Kalau pandangan tepi, dia terus pergi tepi. So, ini cube ini mewakili sudut pandangan. Jikalau anda nak pandangan antara pandangan sisi dan pandangan atas, tekan antara ni, nampak ni warna biru ni. So, tekan, terus pandangan macam ni. Okey, ini sudut pandangan. Ini adalah home view, adalah default, maksudnya asas. Kalau awak terlari macam mana pun tiba-tiba kat sini, awak tak tahu kat mana, kat bawah ke, awak tekan je home, dia akan back kepada depan dan atas. Okey, itu sudut pandangan. Okey, seterusnya ini adalah home button yang cikgu cakap tadi. Ini adalah jikalau awak dah terzoom. Okey, cikgu letak objek lah supaya awak nampak. Okey, jikalau awak dah terzoom, awak boleh nampak dekat sini. Kalau awak tekan butang fit all in one view, awak akan nampak semua objek yang awak lukiskan tadi.
Ini tambah untuk zoom in, tolak untuk zoom out, dan yang bawah sekali ni perspektif. Okay. Maksudnya awak tak nak guna ni, awak nak guna ni. Awak nak tengok kiri kanan, awak nak tengok kiri belah sana, nak kiri belah sini. Okay. Alright. Okay. Itu segala butang sebelah kiri. So, ini segala butang belah kanan. Okey. Cikgu nak tunjuk, okey, di sini awak boleh nampak dia punya work plane. Work plane, jap. Ini pandangan asal kan? Okey, so ni work plane. Benda ini nama dia work plane. Okey, yang benda biru berkotak-kotak penuh dengan grid ni, nama dia work plane. So ini adalah pembaris. Ini adalah basic shape tool. Basic shape tools. Macam kalau basic shape tools ni awak boleh nampak bentuk-bentuk yang asas. Ada bentuk heart, ada bentuk piramid, ada bentuk round roof, ada bentuk silinder. So ini untuk basic shape. So kalau awak tekan di sini, awak akan nampak berbagai lagi pilihan untuk shape-shape yang ada. Ada designer starter. Designer starter ni dia advance lah, dia macam cube tapi ada present. Dia ada bentuk-bentuk yang lebih complicated dan kompleks. Selain daripada tu, dia ada fun and games. Dia ada bentuk, ni ada pumpkin, ada roller skate. Nanti awak boleh explore sendirilah bentuk-bentuk yang apa yang ada di sini. Okey, untuk demonstrasi hari ni, cikgu akan buat cawan lah. Projek yang boleh katakan antara yang paling mudah dan paling simple. Okey. Untuk pembinaan cawan, siapa nak bersama-sama dengan cikgu buat cawan ni? Okey, cawan bentuk apa? Bentuk bulat. Silinder. Silinder, betul. Cawan dia berbentuk silinder. Cawan berbentuk silinder ya. Okey, letak kat sini. Kemudian, okey, sekarang ni awak boleh pilih bentuk yang apa yang awak nak dekat tepi belah sini. Awak boleh tekan. Lepas tu, bila awak tekan, dia akan muncul dekat sini. So, kalau macam awak nak bentuk kon, awak tekan, dia akan muncul dekat sini. Kalau saya nak tukar bentuk, jangan letak lagi. Jangan klik. Sebab kalau awak dah klik, dia letak. So, awak tekan, lepas tu letak atas work plane ni, lepas tu baru klik, dia akan berada kat situ. Okey? Sekarang ni bentuk silinder untuk cawan. Okey. Di sini awak nampak tak ada nombor 20 dengan 20. Siapa tahu apa maksud 20-20 tu? Height. Yang okey, sekarang ni cikgu berada di sudut bawah, so maksudnya dia bukan height. Dia width and length. Sebab cikgu dekat ni. Okey, cikgu rasa cikgu kena zoom sikit ni. Kalau macam ni, cikgu dekat cursor bawah ni, dia width and length. Kalau cikgu kat sini, dia nampak width and length juga. Sebab tak pada sudut pandangan depan. Ni baru height. Okay? Okay. So, untuk membesar, okay, objek ini, 20 ini bermaksud dia punya size. Jadi, dia dalam milimeter. Dah belajar kan penukaran. 1 cm berapa milimeter? 1000. 1000 banyaknya. 100 meter. 1 cm berapa milimeter? 10. 10, betul. Jadi kalau kat sini 20 milimeter bersamaan dengan berapa sentimeter? 2 cm. 2 cm, betul. Okey, sekarang ni objek cikgu ni lebar dia 2 cm, dia punya kepanjangan dia 2 cm, ketinggian dia pun pada 2 cm. Cikgu nak besarkan dia pada nisbah yang sama. Jadi apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu klik dekat butang merah sini. Tekan shift, dekat papan kekunci tu tekan shift. Lepas tu jangan lepaskan shift tu. Klik guna mouse dan tarik. So dia akan membesar dan mengecil mengikut nisbah yang sama. Nampak tak dia naik sama-sama? Number tu naik sama-sama. Itu untuk membesarkan dan mengecilkan objek.
Kalau tidak mahu nisbah yang sama, lepaskan shift. Ni cikgu dah tak tekan shift pada papan terkunci, cikgu gerak je, penyekkan dia ke, lebarkan dia ke, macam tu. Okey? Jikalau awak nak nisbah yang sama tapi tak boleh nak tarik, boleh gunakan yang ni. Ni dekat sini boleh je type, boleh klik, lepas tu boleh type 20, tekan enter. Di sini pun 20, tekan enter. Macam tu. Okey? Okey. Ini adalah objek yang solid. Apa maksud solid? Full. Full, ya, its content. Dia penuh, dia dipenuhi lah. Dia full. Okay, so boleh tarik dia. Okay, cikgu besarkan sikit lah. Besarkan sikit. Cikgu buat 46. Okay. Kita nak buat cawan kan? So, kalau cawan tengah dia hollow, betul, lubang, betul, lubang kosong kan? Okay. Cara nak buat dia hollow, okay, sama ada, dia ada dua cara, sama ada awak boleh gunakan yang ini ataupun awak boleh gunakan yang ini, awak copy dan paste. Copy dan paste boleh tekan kat sini. Ini copy ataupun boleh tekan Ctrl C, ini paste, boleh tekan Ctrl V. So cikgu select objek ini, cikgu tekan copy, kemudian cikgu paste. Oh, tak nampak kan? So cikgu tekan sini tadi, cikgu tekan home. Baru nampak besar. Tadi kan fokus kecil kan? So bila tekan home, nampak tak dia terzoom out, jadi awak boleh lihat semua projek awak. Okay? So yang ini dia overlap. Okay, kalau bentuk macam ni, nampak tak? Ini adalah dua circle kan? Dia overlap kan? Dua circle, sorry. Dia dua silinder, dia overlap. So kejap lagi cikgu akan ajarkan cara macam mana nak lihat hasil dia. Tapi untuk itu, untuk kali ni cikgu tunjuk je lah hasil dia supaya awak nampak apa yang akan berlaku. Nanti cikgu ajar macam mana nak buat yang ni. So apabila cikgu export tadi tu, sekejap. Bentar ya, dia tengah loading. Nanti dah berjaya buka, boleh cikgu tunjukkan hasil yang ini. So yang ini awak boleh gerakkan ke sini untuk buat cawan. Okey, nampak arrow ni? Okey, ini kotak, ini segitiga. Betul? Untuk kotak adalah untuk memanipulasi saiz dia. Kalau di sini untuk tinggi dan rendah, kalau di bawah adalah untuk lebar dan lebar dan kecut lah. Untuk yang ini pula, kalau awak nampak segitiga kecil ni, kejap dia sorok pula dah. Kalau awak nampak segitiga macam kon ni bermaksud dia punya pergerakan, placement. Okey, cikgu bagi contoh kan. Sekejap cikgu kecilkan yang ni. Cikgu bagi contoh daripada pandangan depan. Kalau saya tekan ini, tolak ke atas, nampak dia naik? So kalau saya tekan ini, saya tolak ke bawah, dia turun. Dalam cetakan 3D ataupun mana-mana designing, mana-mana reka cipta, pastikan anda punya lukisan adalah berada di atas. Jadi awak boleh select objek ini, awak boleh tukarkan sini kepada kosong. Maaf, terlari pula. Awak boleh tarik ni, tarik ke atas, nampak? Dia kena kosong. Tu. So maksudnya dia betul-betul berada di atas working plane. Working plane tu yang inilah. Penyek dah circle cikgu tadi. Okey, untuk delete boleh klik dan tekan delete sahaja. Ataupun kalau nak delete boleh tekan klik dan dustbin kat sini. Okey? Okey, cikgu buat balik cawan. Sekejap cikgu nak tunjukkan hasil cawan yang overlap tadi tu. Okey. Nampak paparan cikgu? Ini yang cikgu buat tadi. Tadi kita tak nampak sangat rupa dia macam ni kan? So apabila menggunakan aplikasi Cura ni, awak boleh view macam mana hasil yang lukisan awak tadi. Tadi ada dua bulatan overlap, tapi di sini garisan-garisan bulatan tu tak nampak dah sebab dia dah merge, dia dah bercantum. Jadi sekarang apa cacatnya pada cawan cikgu ni? Siapa tahu? Cawan tu ada dua. Cawan tu ada dua, bukan saja dua, dia tak ada lubang pun nak letak tuang air. Okey?
Sebab tadi cikgu tak buat lubang. Sebab tu kita kena guna yang another setting iaitu hollow. Okey, cikgu akan kongsikan balik kepada skrin yang ini. Okey, berbalik kepada sini. Okey, untuk buat hollow, kalau dah untuk konsep cawan ni, awak boleh buat pandangan depan, awak boleh increasekan sikit dia punya height, kemudian awak tekan ni, change. So bila change to whole, dia transparent macam ni. So maksudnya benda tu adalah tak ada isi. Not solid, opposite of solid, hollow. So cikgu kecilkan sedikit, cikgu overlapkan dia. Baru nampak macam cawan. Okey, sekejap. Cikgu center. Okey, untuk center, masa contohnya nampak ni. Cikgu letak belah sini. Kalau cawan, lubang ni kena betul-betul berada di tengah kan? So, untuk select dua item, boleh tekan sini. Boleh tekan, okey. Boleh tekan kedua-dua objek yang awak nak dia tersusun dengan rapi. Boleh tekan yang atas ni, align. So, di align. Boleh tekan butang ni supaya dia pergi ke tengah dan butang ni untuk dia pergi ke tengah. Cantik dah cawan kita. Okey, tengah tu dah berlubang. Apa lagi kurang pada cawan ni? Siapa tahu cawan cikgu ni apa kurangnya? Tak ada tangkai. Tak ada tangkai, betul. Kita nak kena buat tangkai. So nak buat tangkai, cikgu akan tunjuk lagi satu lagi tools pada basic shape ni. Cikgu tak nak tangkai bentuk cone. Cikgu tak nak tangkai bentuk kubik. So cikgu nak lukis tangkai sendiri. Boleh? Boleh. Terima kasih. So kita tekan yang scribble ni. Sebab bila kita tekan scribble ni, dia akan bawa kepada tekan scribble tu, lepas tu letak je. Dia terus pergi another page untuk drawing. So contoh nampak cikgu conteng bulat. Nampak di skrin kecil ni. Benda yang cikgu conteng tu dia terus muncul kat sini. Tapi dia macam tambah ketebalan. Kalau cikgu letak bintang, nampak dia bintang tapi tebal. So sekarang ni cikgu nak buat bentuk squiggly lah. Cikgu nak buat tangkai macam ni. Cantik tak? Cantik. Terkeluar daripada Tinkercad, boleh je masuk balik. Tak apa, cikgu buat slow-slow sebab yang cikgu tunjukkan ni hanya drawing. Kalau yang tertukar tu atau keluar tu nak masuk balik, nanti boleh je cuba explore. Okey, ni nampak ni handle cikgu ni macam tebal kan. So kita tekan done. So bila awak dah berpuas hati dengan hasil dekat preview kecil ni, awak tekan done. So bila awak dah tekan done, nampak ni yang cikgu lukis handle tadi tu ni kan. Tapi kalau handle betul ke tebal macam ni? Tak kan? Handle nipis je kan? So cikgu pun mengurangkan saiz dia. So cikgu nak buat 5. Tak apa, nanti kita boleh adjust. Okey. Itu untuk lukisan handle. Tapi ada ke handle duduk atas lantai macam ni? Boleh ke buat macam ni? Boleh. Tak boleh. Kenalah handle tu melekat dekat cawan. Baru jadi. Okey? So untuk naikkan dia, okey, segitiga ni untuk pergerakan atas dan bawah. Segitiga pula dah. Cone ni untuk pergerakan atas dan bawah. Nampak tak ni? Ada, kalau awak nampak shadow-shadow yang macam ada arrow ni, cikgu boleh, sekejap cikgu zoom. Lari kat dia. Lari syai-syai benda ni. Okey, nampak ni? Ni adalah angle. Nampak bila cikgu golek-golek kan dia nampak dia golek-golek. Ini adalah untuk rotation. Okey? Sekarang ni cikgu nak tegakkan dia. Cikgu kena pusing macam ni dulu. Lepas tu tukar pandangan sisi. Lepas tu cikgu kena pusing macam ni pula. Dah siap ke? Macam belum je. Kita pusing satu lagi kan? Pusing yang ini pula. Baru jadi cawan cikgu. Okey. Macam tu. Lepas tu kena overlap. Boleh tekan home. Nampak cawan cikgu?
Okey. Ni nampak, okey, ni daripada pandangan belakang. Okey, dia dah berada kat tengah. So, okey. Cawan cikgu dah siap. Okey. Okey, untuk preview, boleh bahagian ni mungkin boleh minta bantuan orang dewasa yang berada sekeliling. Boleh pergi ke Cura, type je Cura ataupun Ultimate ke Cura ni. Nanti cikgu kopikan link dekat chat. Cikgu kopikan link pada chat. Boleh tekan dekat Ultimate ke Cura tu, boleh tekan download for free. Tekan download for free. Boleh pilih lah, kalau guna MacBook boleh pilih yang ni, kalau guna Windows biasa boleh pilih yang ini. So tekan, nanti dia terus muat turun dan install sahaja. So nanti apabila dah install, dia akan terus ke yang cikgu tunjuk tadi, lukisan dan cikgu tunjuk lagi sekali. So lepas install tu terus boleh guna. Okey, sebagai contoh. Okay, ini projek cawan cikgu kan. Dah siap dah ni, cantik dah ni. Cikgu nak 3D printing. Tapi sebelum cikgu nak 3D printing, cikgu kena ubah dia ke dalam file yang boleh dibaca oleh mesin 3D tu. Okay. Lepas dah siap cikgu nak tekan. Lepas dah siap tak apa. Lepas dah siap kita kena export. Tekan export ni. Tekan .stl. Ini penting sebab untuk submission, untuk penyerahan pertandingan ini di peringkat daerah, cikgu perlukan design kamu dalam bentuk .stl ini. Okay, so boleh tekan .stl, nanti dia terus download, ada kat bawah ni. Nampak ni projek cawan cikgu, dah 6 cawan dah cikgu buat ni. Projek cawan cikgu, so boleh tekan sahaja, nanti dia akan muncul di okay, ni yang tadi. Sebentar, cikgu tutup. Dia akan muncul di sini. Tada! Ini cawan yang cikgu buat tadi. Tadi tak nampak macam ni kan? So bila awak dah convert kat sini baru boleh nampak dalam lubang. Tapi ni awak nampak tak? Bahagian ni cikgu boleh nampak grid yang ni. So maksudnya cikgu terletak lubang di terlampau bawah menghampiri platform. Jadi dia sangat nipis. So untuk penambahbaikan, cikgu perlu dekat sini tu, dekat muka surat Tinkercad ni. Sekejap, tak pergi pula. Dekat muka surat Tinkercad ni, cikgu perlu gerakkan sikit yang ni, gerak ni atas. Baru dia punya dia punya tidak terlampau dekat, tak tipis kat bawah. Okey? Semua boleh buat? Okey, mari kita cuba satu lagi projek. Tadi dah ada cawan kan? Dah ada cawan, kenalah ada rumah. So, untuk projek baru, boleh tekan dekat sini. Dan awak akan dibawa kembali kepada muka surat page utama. Tekan je, create a new design, 3D, create a new design. Projek rumah. So projek rumah pula. So untuk rumah, okey, untuk rumah ni cikgu nak buat simple je. Okey, cikgu nak design satu dinding je dulu. So boleh dia punya lukisan tu lebih kurang sama je. Boleh guna objek-objek yang sedia ada. Ni macam cikgu nak tarik ni, nak lebarkan dia. Cikgu tarik ke atas lebar untuk tinggikan dia. Lepas tu cikgu dah tu kena ada tingkap. So cikgu buat cube satu lagi. Cikgu tekan hollow ni. Lebarkan dia. Tinggikan dia. Besarnya tingkap. Okey. Kat atas. Kemudian tukar pandangan sisi. Kalau nampak arrow ni adalah untuk atas dan bawah ya. So tukar ke sisi. Letak dia dekat tingkap. Ni
letak dia kat situ. Oh tak cukup tebal. Tak cukup tebal, boleh adjust kat sini. Ini untuk kelebaran dia, cikgu pilih 10, 15. Baru cukup tebal. Oh, dinding lagi tebal. So jadi untuk lukisan-lukisan ni memang kena banyak mencuba. Baru kita boleh mahir. Kalau kita main-main macam tu je, kita tak berapa nak pandai. Mungkin boleh mencabar diri sendiri. Nak buat contohnya, macam sekarang cikgu tengah nak buat rumah. Mungkin untuk sebagai latihan, awak boleh praktis nak buat kereta ke, nak buat perabot ke. So ini dinding cikgu. So dah siap dah dinding tingkap ni. Jadi okey, contohnya macam untuk dinding ni. Untuk dinding ni, kalau rumah paling basic ada 4 dinding, cikgu nak 2 dinding ada tingkap, 2 dinding tak ada tingkap. So boleh je select all. Nampak kotak ni, nanti dia akan select semua objek yang ada di dalam. Boleh tekan Ctrl C ataupun copy di atas. Cikgu boleh tekan sekejap. Boleh. Nanti. So bila dah copy tu, copy paste, tarik je. So kita ada 2 identical item untuk rumah ni. So dan kalau kita nak centerkan dia, nak make sure dia berada di tengah, select all, tekan align. Okay, ni top. Kita nak align kepada center yang ni. Semua dah kat tengah. Okey, tu kalau nak buat dinding bertingkap ataupun benda yang sama, boleh je guna copy and paste. Jadi untuk menyemak hasil awak tu sehingga awak berpuas hati, awak boleh export banyak kali. Export, lepas tu semak dekat Cura. Adakah itu hasil rupa projek yang awak nak untuk dicetak? Ibarat apa yang ada dekat Cura tu, itulah view. Itulah sudut pandangan dia. Okey? So, ni kat rumah, kalau dah ada rumah, kena ada everyday object. Dia dah ada cawan. Tak apa, cawan cikgu lagi cantik. So dekat sini boleh letak lah. Nak letak computer river. Boleh select. Tak keluar lah pula. Oh besar. Saiz computer river dia lebih besar. Boleh. Ini membawa kepada satu lagi point. Pastikan bahawa awak punya lukisan tu tidak lebih tidak besar daripada work plane ni. So kalau dia terkeluar daripada work plane, dia mungkin objek tu akan lari lah. Dan mungkin ada bahagian yang mungkin akan hilang. Okey? Ada apa-apa soalan? Ada cikgu. Ya, soalan apa? Yang cawan tadi tu kan, nak bubuh lubang tu, nak besar dengan tinggikan dia macam mana? Oh, cawan tadi tu best ni. Okey, cikgu buat balik keluar, sorry. Cikgu tunjuk yang tadilah. Okey, nak besar apa? Nak besarkan lubang dia. Nak besar. Okey, sekarang ni awak bayangkan, awak jangan tekan dia hold dulu. Untuk awak dapat bayangan lebih jelas, awak buat dia solid dulu, awak tukar warna. Okey. Maaf, lupa bagi tahu tadi. So yang ni nanti kita akan, lepas kita dah siap assign dia punya, kita dah siap finalize dia punya size, baru kita holdkan dia. So kalau nak besarkan objek, dia sama sahaja. Dah sibuk pula benda ni. Okey. Nak besarkan objek sama je. Okey, nampak ni? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni untuk besarkan, bila awak dah nampak ni ada garis. Kalau tu dia nak tunjuk pula. Okey, nampak tak? Ada garisan arrow, dia ada garisan, lepas tu ada arrow dekat tengah. Lepas tu dia ada garisan kat bawah. Lepas tu dekat kotak belah kanan tu dia tulis 53.
0.7. Okey, kalau dah menyala macam ni, ini bermaksud ketinggian. Nampak? Okey? Okay, itu ketinggian. Okay, kalau untuk kelebaran, sama juga awak tekan yang tengah sini. Nampak dia kat sini kotak dia menyala. So maksudnya ini adalah depth dia punya kepanjangan ke belakang lah. So dia gerak macam tu, nampak? Saiz dia. So untuk lebar ke kanan, tekan bucu yang kat sini. Nampak dia ke kanan pula. Macam tu cara dia. Tapi nampak, okay, tu untuk sizing. Nampak tak kon kecil ni? Kon kecil atas ni yang tengah berwarna merah ni. Itu adalah placement. Boleh buat dia naik ke atas. So apabila dia sudut pandang depan, nampak dia ada gap, dia terapung. So daripada sudut pandang ni awak akan nampak shadow. Kalau ada shadow selalunya maksudnya benda tu sedang terapung. Okay. So boleh turun balik ke bawah. Okay, kalau untuk yang ni pula, kalau dia ada macam banyak macam bentuk jam sekeliling, itu bermaksud rotation pusingan. Awak nak pusingkan dia. Sekejap. Mungkin bentuk bulat tak nampak sangat, jadi cikgu guna bentuk piramid lah. Okay. Saiz dia sama 20-20. Kalau tekan shift tarik, dia akan membesar dengan nisbah yang sama. Kalau tak tekan shift, dia membesar dalam nisbah yang tidak sama. Okay. Kalau dah ada saiz, boleh gunakan conversion method tadi, yang penukaran tu, saiz kat sini dalam milimeter. Kalau 55 bersamaan dengan 5.5 cm. Okay. Kalau 87 bersamaan dengan 8.3 cm. So kalau cikgu nak sama, boleh klik dan type enter, nanti saiz dia sama. Okay. Yang ni awak nampak ni, dia rotation. Boleh pusing ke kanan, boleh pusing ke kiri. Okey, kalau tu untuk kiri kanan, ni dia berada ke atas kan? Jadi nampak dia pusing terbalik pula. Sebab tadi berada ke atas, so dia rotation yang macam ni. Rotation terbalik, rotation untuk pusing dia terbalik. Jadi in Tinkercad, cikgu boleh ajar macam ni, tetapi untuk awak lebih memahami, awak kena cuba. Dan sebenarnya apabila awak dah faham benda tu sebenarnya tidak begitu sukar. Okey? Ada lagi soalan lain? Tak ada dah. Dah, pelajar lain bagaimana? Tiada soalan cikgu. Tiada soalan. Tiada soalan cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu. Ya, saya. Saya tanya macam mana nak export dia duit tu? Tekan je kat sini. Nampak ni export. Tekan. Pilih Okay. STL. Okay. Pilih STL. Nanti dia terus download. Terus keluar dekat sini bawah ni. So sebab tu cikgu minta tolong install Cura tu tadi. Cura, C-U-A-R-A tadi tu cikgu ada tunjukkan. Install kat situ. Sebab kalau biasanya aplikasi lain kadang-kadang dia tak boleh nak baca. Tapi kalau kat Cura tu kita terus dapat hasil dia. Okay, terima kasih cikgu. So boleh bagi sesiapa yang telah dapat akses ke arena Taklimpik, boleh terus menuju ke sana untuk memahami tugasan. Dan untuk memahami tugasan lah apa yang kami harapkan untuk lihat hasil kerja semua untuk pertandingan ini. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu, letakkan di atas kertas. Letakkan di atas kertas. Macam mana tu? Menggunakan 3D printer. Penggunaan 3D printer. Jikalau pelajar terpilih ke peringkat zon, baru produk pelajar akan dicetak. Baru pelajar akan mencetak produk mereka. Untuk peringkat daerah, kami memerlukan hasil kerja seperti inilah objek-objek. Arahan untuk peringkat daerah telah dikongsikan dekat arena Taklimpiks. Apa yang awak perlu buat untuk peringkat sekolah telah dikongsikan di arena Taklimpiks. Ya, saya nak tanya, macam mana nak buat pemegang cawan tu berdiri? Pemegang cawan ni berdiri. Macam ni bukan? Pemegang yang macam ni ke pemegang lain?
Okey. Macam mana nak buat pemegang? Okey, Ha, cikgu. macam mana nak buat? Pemegang macam ni, awak boleh guna yang ni. Boleh guna basic shape. Pergi dekat dengan yang scribble ni. So, setelah klik kat sini, awak lepaskan je kat sini, dia akan keluar muka surat ni. Muka surat ni, dia akan muka Yang surat tu ni, dah buat. itulah pemegang dia. Dak sekarang ni Ha? nak letak pemegang tu dekat cawan. Nak letak pemegang tu kat cawan. Okey, tak apa. Cikgu buat pemegang baru. Cikgu padam pemegang yang sedia ada. Okey. Sekejap. Okey. Ada. Okey. Pemegang ni dia baring kan? Pemegang yang sedia ada ni di dalam posisi baring. Pemegang yang sedia ada ni dalam posisi baring. Jadi cikgu nak kena tegakkan dia. Betul? Okey, awak nampak ni, yang ni adalah rotation. Okey, ini kalau nampak dia hanya baring bergolek-golek di atas lantai. Betul? Okey, untuk tegakkan dia, boleh ubah sudut pandangan. Ni, boleh cuba. Boleh ubah sudut pandangan sekejap. Kanan, depan. Paling senang ikut sini. Nampak ni? Ni, pusing dia 90 darjah. Dia tegak dah. Okay. So, kalau jumpa arrow yang macam melengkung ni, dia maksudnya rotation. Macam tu kita nak pusing dia. Macam kalau ni saya nak bengkokkan sikit ke depan atau ni saya nak ke belakang sikit. Terima kasih. Okay, jadi ni nampak ni dia berada di bawah plane. So, awak kena tolak dia ke atas. Bagi dia berada di atas plane. Kemudian, tarik dia untuk melekat pada cawan. Macam tu. Jadi kalau kat sini bila awak dah letak dia tak cukup besar, just tarik back dan expand lah untuk dia membesar. Okay? Saya rasa cukup setakat ini sahaja. Jika ada apa-apa persoalan. Cikgu. Ya, saya. Saya tanya pertandingan ni bila dia akan berlangsung? Sudah mula peringkat daerah, sebab tu anda semua perlu mengakses kepada Moodle. Kepada Arena Talimpik, sorry. Kalau dah dapat email yang cikgu daftarkan, email ketua kumpulan tu, buka email tu akan ada arahan. Macam mana nak akses kepada Arena Talimpik. So dekat Arena Talimpik tu kita ada segala spesifikasi dan kita juga ada kelas dia bukan kelas live, dia kelas secara teks, perlu baca, perlu buat assignment, perlu fahami dan menyerahkan di situ. Okey? Okey semua? Ya. Last soalan Macam mana nak copy tu dekat dalam Ultimaker Quora? Kena install dulu Ultimaker Quora tu. Tekan kat sini, boleh tekan download ni. Lepas dah download nanti dia ada kat bawah macam ni. Tekan macam ni, show in folder, lepas tu install. Install. Kalau nak install, kalau tak pasti macam mana nak install, boleh minta bantuan orang dewasa. Okay? Cikgu rasa, cikgu minta maaf, cikgu terpaksa tamatkan sesi di sini sebab cikgu ada sesi berikutnya. Tahniah kepada mereka yang berjaya menyiapkan cawan. Jadi boleh ikuti arahan seterusnya di Arena Talimpik. Selamat maju jaya dan semoga kita berjumpa di final. Okay? Bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu saya ada. Cikgu. Kita dah tamat Cikgu. sesi. Cikgu ada sesi. Cikgu ada next session. Cikgu minta maaf. Cikgu tak boleh nak menjawab soalan. Cikgu. Andreas. Cikgu. Siapa Andreas yang tanyakan? Okey, Andreas, kami akan buat lagi satu sesi minggu depan untuk buat 3D juga. Sekarang kami perlu start lagi satu session, Andreas. Cikgu. Okay, what is that, Andreas? This project need to hantar kepada kamu. For today, you don't have to submit any of your work
today is just introduction for you. Oh, okay. Ahlan, Okay, thank thanks, you. teacher. Bye. Thanks, teacher. Thank you.